Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Hari ini kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu Inisiatif Rendah Karbon di Kalangan Rakyat Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang sedang membangun di rantau Asia. Ini turut menyumbang kepada peningkatan jumlah penduduk. Kesannya, berlaku peningkatan gas karbon dan pelepasan gas rumah hijau ke atmosfera. Terdapat banyak langkah untuk menangani masalah ini. Status semasa intensiti gas rumah hijau di Malaysia. Malaysia telah berjaya mengurangkan sebanyak 33% intensiti pelepasan gas rumah hijau berdasarkan data 2014 daripada KDNK. Seterusnya, Malaysia berkomitmen mengurangkan sebanyak 45% intensiti pelepasan gas rumah hijau dalam KDNK pada tahun 2030. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada skop kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu melalui penyebaran borang soal selidik dengan melibatkan 100 orang responden dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berdasarkan tempat tinggal mereka masing-masing. Kajian ini dijalankan untuk memperolehi data berkaitan inisiatif rendah karbon dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya ialah faktor yang membawa kepada kesan rumah hijau. Peningkatan suhu secara mendadak ini adalah berpunca daripada tingkah laku dan aktiviti alam semula jadi dan manusia itu sendiri. Antaranya ialah penggunaan bahan api fosil. Penggunaannya secara meluas dalam sektor perindustrian dan perkilangan seperti petroleum, gas asli dan arang batu menghasilkan asap bertoksik iaitu yang mengandungi karbon dioksida, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida untuk menggerakkan kenderaan. Faktor yang kedua ialah aktiviti penebangan hutan secara berleluasa bagi tujuan aktiviti perindustrian atau pengangkutan. Kawasan yang lapang diperlukan untuk membina bangunan dan pembinaan lebuh raya. Samping itu, peningkatan suhu bumi ini adalah disebabkan kegiatan manusia untuk melakukan pertanian pindah yang secara langsung menyebabkan kemusnahan dan kebakaran hutan. Membakar kawasan pertanian lama adalah untuk dijadikan sebagai baja organik dan membuka kawasan pertanian yang baru bagi menghasilkan pertanian yang lebih baik. Antara faktor yang mengehadkan tingkah laku atau aktiviti yang menyumbang kepada penurunan pelepasan gas rumah hijau ialah peningkatan penggunaan kenderaan persendirian. Pengguna biasanya lebih memilih untuk menaiki kenderaan sendiri berbanding perkhidmatan awam. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemilikan kenderaan bermotor kian meningkat di Malaysia. Justru itu, ia akan menggalakkan aktiviti pembakaran bahan api fosil dalam enjin kenderaan seperti petroleum yang menghasilkan asap beracun. Oleh itu, inisiatif pengangkutan awam akan diendahkan pengguna dalam mengurangkan kesan rumah hijau. Seterusnya, penggunaan penghawa dingin yang tidak terkawal. Penggunaan penghawa dingin sudah menjadi suatu kelaziman bagi rakyat Malaysia. Terdapat pengguna yang mengamalkan penghawa dingin selama 24 jam hanya untuk mendapatkan keselesaan ketika berada di rumah. Namun, penghawa dingin mengeluarkan gas hidrofluorokarbon HFC yang dikenal pasti sebagai salah satu jenis gas rumah hijau. Gas HFC ini didapati memiliki kemampuan untuk merangkap haba panas yang beribu kali lebih baik daripada gas karbon dioksida dan nitrus oksida. Akhir sekali ialah peningkatan penggunaan perkakas elektrik yang berteknologi tinggi. Kini, semua pengguna lebih tertarik dengan kemajuan dalam teknologi yang dapat memudahkan kerja dan menjimatkan masa. Misalnya perkakas elektrik seperti penggoreng udara air fryer, mesin pengering baju, vacuum, ketuhar gelombang mikro dan sebagainya. Namun tidak semua amalan baru ini baik untuk alam semula jadi. Hal ini kerana penggunaan tenaga elektrik merupakan penyumbang terbesar kepada perubahan iklim melalui proses penjanaan tenaga dan pembakaran bahan api fosil. Oleh itu, pengguna perlulah mengubah gaya hidup mereka kepada kehidupan mesra alam agar kelestarian alam sekitar dapat dikekalkan. Objektif kajian meneroka peralatan elektrik yang boleh menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia berdasarkan tempat tinggal masing-masing. Mengenal pasti kesan hasil daripada penggunaan peralatan elektrik yang menyumbang kepada kesan gas rumah hijau dan terakhir mencadangkan tentang inisiatif yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan rumah hijau. Metodologi kajian menggunakan soal selidik dan kepustakaan. Soal selidik mempunyai 11 soalan iaitu 4 soalan demografi dan 7 soalan tentang inisiatif rendah karbon. Ia menggunakan kaedah pemilihan jawapan yang diberikan dan mengisi ruang kosong jika berkenaan. Data dianalisis secara deskriptif iaitu peratusan. Kajian kepustakaan di mana kaedah ini lebih menjimatkan masa dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Ulasan dan maklumat diperoleh melalui kajian ke atas buku-buku, dokumen, kajian-kajian lepas yang telah dilaksanakan dalam bentuk tesis, buku ilmiah, artikel, jurnal serta
Keratan Akhbar. Setiap maklumat dan rujukan berkaitan dengan tajuk kajian iaitu inisiatif rendah karbon di kalangan masyarakat di Malaysia akan digunakan dalam penulisan artikel ini. Bagi analisis untuk soalan yang pertama, peralatan elektrik merupakan salah satu alatan keperluan bagi setiap orang, tetapi penggunaannya secara berlebihan juga memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Peti sejuk telah mencatat bilangan tertinggi bagi penggunaan alatan elektrik di rumah. Hal ini kerana peti sejuk digunakan untuk menyimpan makanan basah atau bahan masakan. Manakala penghawa dingin mencatat bilangan terendah kerana alatan elektrik ini merupakan barang kemahuan demi keselesaan dalam rumah. Bagi analisis kedua pula, iaitu isu gas rumah hijau. Pengetahuan mengenai kesan gas rumah hijau ini jelaslah telah pun diketahui oleh majoriti penduduk di negara ini. Penggunaan telefon pintar atau media sosial amat membantu dalam menyebarkan info mengenai pengetahuan dan kesan pembebasan gas rumah hijau ini selain memberitahu isu-isu semasa. Selain itu, pembelajaran di sekolah seperti subjek sains juga membantu dalam mengenalkan isu gas rumah hijau ini sejak bangku sekolah lagi. Bagi soalan contoh kesan gas rumah hijau, majoriti responden menyatakan contoh akibat kesan gas rumah hijau adalah pemanasan global, di mana sebanyak 72.8% daripada jumlah responden menyatakan contoh tersebut. Contoh ini adalah benar kerana pengeluaran gas karbon dioksida yang terlalu banyak ke atmosfera menyebabkan haba tidak dapat dipantulkan semula keluar atmosfera, menyebabkan kenaikan suhu, seterusnya pemanasan global. Walaupun kesemua responden mengetahui apakah itu kesan gas rumah hijau secara umum, tetapi menerusi soalan ini, sudah jelas tidak semua responden tahu mengenai contoh akibat kesan gas rumah hijau yang sebenarnya. Untuk kajian yang telah dilakukan, majoriti daripada responden setuju akan menggunakan peralatan yang mesra terhadap alam sekitar. Hal ini kerana mereka sedar akan kepentingan menjaga kelestarian alam sekitar. Namun, terdapat segelintir daripada mereka tidak bersetuju tentang perkara ini, kerana harga produk mesra alam lebih tinggi berbanding harga produk biasa. Terdapat pelbagai inisiatif yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan gas rumah hijau dan merendahkan penggunaan karbon. Menurut kajian yang telah dijalankan, didapati majoriti responden memilih membeli barangan mesra alam sebagai inisiatif yang paling efektif untuk dilakukan, iaitu seramai 32.7% bersetuju. Manakala, inisiatif yang kurang efektif bagi para responden ialah kurangkan penggunaan peralatan elektrik. Hal ini kerana kehidupan harian kita yang banyak menggunakan peralatan elektrik, tidak kira di mana jua, peralatan elektrik amat penting. Terusnya, membeli barangan elektronik yang cekap tenaga juga merupakan inisiatif yang paling efektif. Barangan elektronik yang cekap tenaga mungkin agak mahal berbanding barangan elektronik biasa. Namun, untuk jangka masa yang panjang, barangan elektronik lebih menjimatkan dari segi penggunaan elektrik dan bil elektrik. Akhirnya, rata-rata responden bersetuju bahawa menerapkan amalan mengurangkan, mengguna semula dan mengitas semula, mematikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak digunakan, mengamalkan penggunaan pendingin hawa yang betul, mencabut plug elektronik jika tidak digunakan, dan membuka tingkap bagi penggunaan cahaya semula jadi juga merupakan inisiatif yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan gas rumah hijau dan merendahkan penggunaan karbon. Implikasi kajian. Yang pertama, memelihara alam sekitar. Penjanaan elektrik menghasilkan gas karbon dioksida menyebabkan berlakunya pemanasan global dan pencemaran udara. Pengurangan dalam penggunaan tenaga elektrik dapat mewujudkan persekitaran yang bersih. Yang kedua, memelihara sumber asli. Penggunaan tenaga berlebihan menyebabkan sumber asli tidak mencukupi kerana berikut merupakan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Penggunaan sumber tenaga dengan cekap dapat mengekalkan kelestarian sumber alam. Yang terakhir adalah mengurangkan kos penghasilan tenaga. Harga gas dan arang batu semakin mahal. Bahan tersebut juga diimport dan perbezaan dalam nilai mata wang menyebabkan kos penjanaan semakin meningkat. Penjimatan elektrik dapat meminimumkan kesan kenaikan kos. Akhir sekali, saya akan membentangkan bahagian rumusan bagi tugasan laporan ini. Pertama sekali, Malaysia telah berhasrat untuk menjadi sebuah negara rendah karbon menjelang tahun 2050. Hal ini kerana kerajaan Malaysia telah pun berikrar untuk memberikan sepenuh komitmen mereka
dalam menangani serta membantu isu perubahan iklim di peringkat global. Sasaran utama agenda bandar rendah karbon ini adalah untuk mengurangkan kadar pelepasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Penyertaan dan pelibatan masyarakat memainkan peranan yang penting dalam merangka strategi yang efektif untuk merealisasikan agenda ini. Bandar-bandar rendah karbon memberikan pembangunan yang lebih lestari kepada komuniti melalui penggunaan sumber yang efisien. Akhir sekali, kita sebagai masyarakat yang holistik dan progresif perlu mementingkan konsep pembangunan lestari dalam kehidupan untuk mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif serta untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk di Malaysia. Sekian, terima kasih.